Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Wa fi hadzal ma'na uridali abiyatun minasy-sya'ri. Daripada makna ini, maka kami bentangkan beberapa bit-bit daripada syair. Tuan sekalian, kita sambung kuliah kita berkaitan dengan aqabatul awaiq. Faktor-faktor yang menghalang kita melakukan ibadat. Perkara-perkara yang menghalang kita daripada buat kerja-kerja Islam. Yang pertamanya iaitu berkaitan dengan dunia. Hari ini kita dah selesai bicara bagaimana menghadapi dunia dengan zuhud. Yang keduanya al-khalq, yakni makhluk, yakni manusia. Di antara yang menghalang kita buat kerja Islam ni ialah manusia. Manusia ni kawan-kawan kita, sahabat dia kita. Kadang-kadang seagama dia sebangsa dengan kita. Tapi dia bukan setakat tak mendorong kita melakukan ibadat, bahkan dia menyekat, menghalang kita dari melaksanakan kerja-kerja Islam. Maka Imam Ghazali sebut kita wajib beruzlah. Terutama di akhir-akhir zaman ni. Manusia macam-macam passion, macam-macam perangai. Jadi dalam berkaitan persoalan uzlah ni, Imam Ghazali membahagikan dua jenis manusia. Pertama, orang awam. Orang awam ni dia ada tiga bentuk pilihan dalam beruzlah. Yang pertama, dia bergaul dan dia beruzlah. Dia bergaul dengan manusia yang membantu dia untuk buat kerja-kerja kebajikan. Seperti sembahyang berjemaah, seperti menuntut ilmu, mengerjakan haji, berjual beli. Yang ni dia bergaul. Dalam perkara yang makna merosakkan, makna kata dia mengasingkan diri atau beruzlah daripada manusia yang boleh mengganggu dia mengerjakan ibadat. Atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolong, bantu-membantu atas perkara kebaikan dan takwa, maka jangan bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan. Ini yang paling selamat dalam akhir zaman ni macam tu. Sama-sama menuntut ilmu, sama-sama kita sembahyang berjemaah, bersama-sama dalam jamaah Islam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat baginda. Akan berlaku satu zaman nanti Nabi kata, yang disebut da'atun ala abwabi jahannam. Penyeru-penyeru di pintu api neraka jahannam. Ramai sangat orang nak ajak kita masuk neraka. Bukan dia kata main masuk neraka, dia kata begitulah. Tapi dia ajak kita menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerja-kerja maksiat. Maka sahabat tanya, Huzaifah tanya, ya Rasulullah, sifatkan mereka itu. Baik kami dapat kenal. Rasulullah kata, dia bercakap bahasa yang kamu cakap. Dia sebangsa dengan kita, seagama dengan kita. Tapi dia menghalang kita mengerjakan ibadat. Dia menentang kita untuk melakukan ibadat kerja-kerja Islam. Kita nak berjuang nak menegakkan negara Islam, dia akan sekat berhabis-habisan. Kadang-kadang sekatan dia tu lebih teruk pada orang kafir lagi. Kemudian kami nak buat macam mana ya Rasulullah bila kami berdepan dengan suasana macam tu? Nabi kata talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah Islam dan pimpinan mereka. Duduk dalam jamaah Islam, kumpulan Islam yang memperjuangkan Islam, dan kamu patuh, kamu ikut kepimpinan ulama mereka itu. Kalau ya Rasulullah takdir tidak ada jamaah Islam, tak ada makna kata pemimpin Islam nak pimpin kami, habis kami nak buat apa? Nabi kata masuk lautan.
kamu mati lautan tu dengan makan akar-akar kayu, pucuk-pucuk kayu, itu lebih baik daripada kamu duduk dalam masyarakat yang merosakkan iman kamu. Tapi kita pada hari ini masih ada jemaah Islam. Ulama ramai nak pimpin kita. Belum sampai masa nak lari masuk hutan, belum lagi. Itu yang paling selamat, kata Imam Ghazali. Pilihan yang kedua, lari terus. Kalau kamu nak lari terus, nak asing terus pada manusia, pergi cari tempat yang tak sampai seruan fardu Jumaat. Pergi duduk lautan, tak sampai suara azan tu. Pergi duduk sana. Tapi banyak bahaya dia lain pula. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu tak mau campur dengan manusia, tak mau langsung sertai aktiviti manusia, sedangkan kamu nak duduk dalam manusia, yang ni kena berhati-hati. Betulkah gugur sembahyang Jumaat sedangkan kamu duduk dalam masyarakat? Gugurkah ketuntutan sembahyang berjamaah sedangkan kamu duduk dalam Jumaat? Ini memerlukan tilikan yang halus, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling selamat, beliau mencadangkan yang nombor satu tu. Dan duduk dalam masyarakat, bersama-sama masyarakat, dalam perkara kebaikan, tetapi makna tidak bergaul, menjauhkan diri daripada mereka-mereka yang nak merosakkan agama kita. Kan? Golongan yang kedua, yakni para alim ulama. Mereka langsung tak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk beruzlah. Nabi pernah berpesan, wa iza fazaharatil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi la'natullah. Bila telah berlaku bid'ah, bukan bid'ah macam depa kata tu. Bid'ah ni tahu tak? Negara kita ni, negeri kita ni asalnya melaksanakan undang-undang Islam. Asalnya macam tu. Tak percaya, pergi tengok di Melaka. Pergi Museum Melaka. Kita akan tengok di sana ada satu sudut, namanya sudut Qanun Melayu Melaka. Tengok balik manuskrip. Undang-undang apa yang dilaksanakan di Melaka sebelum datang Portugis. Undang-undang Islam. Menghalalkan apa diharam oleh Allah, itulah bid'ah yang paling besar. Tidak melaksanakan syariat Allah di muka bumi Allah, itulah makna kata fitnah ataupun bid'ah yang paling besar. Bukan bid'ah pasal qunut subuh ni. Jadi bila berlaku bid'ah, hukum Allah tak tertegak. Mungkar maksiat berlaku secara berleluasa. Wasakatal alim. Orang alim duduk diam. Sama ada dia lari masuk hutan, lari masuk gua, ataupun dia duduk masyarakat, dia jadi bisu, tak mau bercakap apa-apa. Dia diam. Fa'alaihi la'natullah. Atasnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah laknat dia. Jadi ulama kena terjun bersama-sama masyarakat, duduk masyarakat, mengislahkan masyarakat. Itu kita tengok sepanjang sejarah negara kita dijajah. Sejak 1511, 450 tahun. Siapa yang buat kerja-kerja menentang penjajah, menyedakkan umat, mempertahankan akidah umat? Kalau bukan para alim ulama. Ini fakta, tuan. Tuan-tuan pergi carilah negeri lain selain daripada tanah Melayu. Bila penjajah, dia menjajah sebuah negara, dia akan bawa agama dia. Dia masuk ke India. Asal orang India mana ada Kristian, beragama Islam, agama Hindu, Buddha. Tapi bila datang British, berapa ramai orang India masuk menganut agama Kristian. Spanyol datang, makna kata menjajah Filipina. Kemudian Amerika. Berapa banyak orang Filipina menganut agama Kristian. British menjajah Pulau Hong Kong 100 tahun. Berapa ramai orang Hong Kong masuk agama Kristian. Tapi tak berlaku di tanah Melayu. Walaupun bukan 100 tahun, 450 tahun. Portugis berapa ratus tahun, Belanda lagi beratus tahun, datang British lagi. Kemudian datang komunis, kemudian datang Jepun, datang balik British. Kita tak dengar seorang pun orang Islam masuk agama Kristian. Jasa siapa kalau bukan para alim ulama? Bahkan yang memimpin perjuangan menentang penjajah, jangan kita nafi, semua di kalangan para alim ulama. Mula-mula British Portugis datang ke Melaka. Seorang ulama tersohor nama Maulana Yusuf bertungkus lumus, bekerja keras
membangkitkan semangat umat Islam untuk menentang Portugis. Raja Ali Haji. Kami di Perak, Datuk Maharajalela. Banyak orang tak tahu Datuk Maharajalela ni seorang ulama. Begitu juga Tok Janggut, Mat Kilau. Ni kalangan para ulama. Tuan Guru Haji Ibrahim Limbo. Kata-kata mereka bertarikat. Kebanyakan mereka tarikat Naqsyabandi. Seperti Tok Janggut, seperti Tuan Guru Haji Ibrahim Limbo. Syekh Abdul Samad Palembang. Yang menentang Siam. Beliau Syekh tarikat Samania. Kata-kata tuan-tuan. Di kalangan ulama-ulama kita tahu tanggungjawab mereka. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ala khulafai rahmatullah. Man khulafa'uka ya Rasulullah. Allazina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Rahmatku atas khalifahku. Khalifah ni pengganti. Khulafai. Rahmat Allah di atas khalifahku. Penggantiku. Nabi wafat. Tapi ada pengganti yang mengganti Nabi. Buat kerja-kerja. Mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tanya, man khulafa'uka ya Rasulullah? Siapakah yang dikatakan khalifahmu ya Rasulullah? Rasul jawab, allazina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Mereka yang sanggup menghidupkan sunnahku dan mengajar di kalangan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para alim ulama. Al-ulama'u aminullah. Ulama itu amanah Allah. Fil ardi, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu Nabi kata, ulama tak boleh duduk diam. Dan dia tak boleh langsung beruzlah. Fa'iza zahratil bid'ah wa sakatal alim fa'alaihi la'natullah. Bila berlaku bid'ah, seperti yang disebut oleh Asa Al-Bana, syariat Allah tak tertegak di atas muka bumi. Sedangkan ulama duduk diam, fa'alaihi la'natullah, atas mereka laknat Allah Ta'ala. Jadi, dalam suasana yang rosak ni, ulama tak boleh islah. Dia kena bergaul dengan masyarakat, memimpin masyarakat, mengislahkan masyarakat. Dia tak boleh lari bertanggungjawab. Jadi bila ulama ni nak uzlah? Uzlahnya di waktu malam. Bangun tengah malam 3-4 pagi, dia beruzlah kepada manusia ketika itu, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhbanu fil lail wa fursanun fil nahar. Mereka laksana rahib-rahib di malam hari, di siang-siang hari mereka laksana singa yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di atas perkara inilah Imam Ghazali mendatangkan beberapa nasihat, terutama para alim ulama yang berjuang mempertahankan Islam, memelihara umat ini dengan katanya. Wa fi hazal makna, di atas makna ni, uridu abyatun minasy'ari, maka aku datangkan beberapa bit-bit syair, rangkap-rangkap syair. Dia kata, untuk disampaikan kepada mereka-mereka itu. Aku datangkan beberapa rangkap syair untuk memberi peringatan kepada mereka itu dalam menguslahkan diri, mengislahkan masyarakat, dalam usaha untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala ini. Maka sedikit pesanan kepada Imam Ghazali dengan katanya, fa in kunta fi hadiyil a'immah raghiban, maka sekiranya adalah engkau pada memberi petunjuk kepada a'immah raghiban, yakni kamu suka. Kalau maknanya, kalaulah kita ni bercita-cita, suka hati kita untuk memimpin ummah, mengislahkan masyarakat, fawatin ala antantahikal waqa'i', maka tetapkan hatimu, kemahkan azam, letakkan satu tekad atas makna kata mengenderai waqa'i', mengenderai, menunggang akan realiti yang sedang berlaku. Kita berdepan dengan masyarakat, kita kena kenal. Sebelum kita terjun ke medan ni, kita kena faham kerja ni kerja payah. Kerja ni banyak kesukaran dia.
Ingat balik sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat oleh Allah jadi rasul di tengah-tengah hutan belantara jahiliah. Bila dia berjumpa Waraqah bin Naufal, tuan-tuan. Waraqah bin Naufal kata, mudah-mudahan aku dikembalikan oleh Allah menjadi muda. Masa tu Waraqah umur dia 90 tahun lebih. Dekat 100 tahun. Keadaan dia cukup lemah. Bila Nabi cerita pengalaman dia di Gua Hira, dia kata apa? Hazal namus. Yang datang pada kamu Muhammad, inilah dia Ibrahim yang pernah datang kepada Nabi Musa AS. Mudah-mudahan Allah kembalikan aku menjadi muda. Ketika mana kamu diusir oleh kaum kamu daripada kampung halamanmu, aku ketika itu akan pertahankan kamu Muhammad sekuat-kuatnya aku boleh. Maknanya kitab Taurat dan Injil dah cerita bab hijrah Nabi SAW. Nabi akan berhijrah. Nabi akan dihalau, akan diusir. Maka Nabi tanya Waraqah bin Naufal, apakah aku akan diusir oleh kaum kerabat aku? Oleh adik-beradik aku? Maka kata Waraqah bin Naufal, tak ada seorang pun Muhammad yang bawa apa yang kamu bawa illa udi, melainkan dia akan dimusuhi. Jadi siapa nak buat kerja Islam ni, dia kena faham benda ni. Ini realiti. Kamu akan berdepan dengan kesusahan. Kan? Lau kana aradan khariban wa safaran khatidan lattaba'u walakin ba'udat alaihim syuqqah. Kalaulah perjalanan yang kamu bawa ni Muhammad, perjalanan yang dekat, kemenangan yang hampir, ramai orang akan ikut kamu. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tapi perjalanan yang kamu bawa ni, perjalanan yang jauh dan banyak musyaqqah. Sebab itu bang, siapa pilih kerja ni, siapa juga menerima ilmu, bererti dia telah menerima satu tanggungjawab seperti yang Allah pikulkan kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam, bahawa dia mesti cerita, mesti menyampaikan, tak boleh sembunyikan ilmu ni. Dia kena bersikap macam Nabi, bangkit, membela, mempertahankan ummah, memimpin ummah. Jadi bila kita nak buat kerja ni, maka dipesan oleh pensyair ni, fawaqtin ala tantahikal waqa'i'. Bila kamu nak buat kerja ni, tetapkan hati kamu, faham elok-elok, tekadkan dalam jiwa kamu, kamu akan mengenderai, makna kata realiti di tengah masyarakat. Inilah masyarakat yang kamu nak berhadapi, masyarakat yang teruk, masyarakat yang tak kenal Tuhan. Dia boleh maki Tuhan tu. Dia boleh maki Nabi tu. Tak tahulah manusia hari ni tuan. Dia tak heran kat siapa. Kerja yang tak mampu dibuat oleh penjajah, mereka boleh buat sekarang. Penjajah ni, sejak dia menjajah, dia tengok kepimpinan umat dipegang oleh para alim ulama. Umat ketika itu cukup sayang kat ulama, taat kat ulama. Mereka cuba cari jalan pisahkan umat dengan para alim ulama. Mereka cuba, tapi tak berjaya. Tu Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia balik pada Mekah, dia buka pondok. Murid dia berpuluh ribu. Penjajah curiga dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Cari jalan macam mana nak membunuh kriteria pengaruh Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin tu. Satu hari, ikut ceritanya, Belanda ni panggil Arsyad Al-Banjari datang ke satu dewan. Dalam dewan tu, Syekh Arsyad Al-Banjari masuk-masuk tengok, pembesar Indonesia ada, pembesar Belanda pun ada. Dalam dewan tu ada satu meja. Atas meja tu ada buah nyuk, buah kelapa. Lepas tu, Belanda tanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Tujuan dia nak menjatuhkan martabat Arsyad Al-Banjari. Ini apa? Arsyad Al-Banjari kata, ini kelapa. Dalam kelapa ada apa? Arsyad Al-Banjari kata, ada air. Dalam air ada apa? Arsyad Al-Banjari kata, dalam air ada ikan. Pakat gelak.
Dalam buah nyung ada ikan. Dia suruh anak murid dia balik pondok buat main golok. Kan? Dia ambil golok, dia baca ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Allahu akbar. Pum, dia belah. Belah-belah kopak kelapa nyok tu. Keluar ayat nyok. Memancut ayat nyok. Dalam ayat nyok ada seekor ikan tergedik-gedik, tergedik-gedik. Tu dia karamah yang dikata yang Allah anugerah kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Tak mampu mereka nak membunuh kriteria pengaruh orang ulama ketika itu. Macam-macam mereka buat tapi tak mampu. Ulama tetap ditaati oleh makna kata umat ketika itu. Tapi bila penjajah pergi, orang Islam sendiri yang cuba menjatuhkan para alim ulama. Ini yang sedang berlaku di zaman kita. Mereka tahu kalau ulama kebuat, habis. Umat habis. Nak membunuh umat Islam, akidah umat, bunuh ulama. Itu dia. Jadi sebab itu kita kena faham. Bila buat kerja-kerja Islam ni, mestilah kita tetapkan hati kita dengan kukuh, sedia menghadapi apa saja yang akan berlaku di hadapan kita. Kan? Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah Muhammad, ketika mana orang kafir bersungguh-sungguh melakukan makar. Wa iz yamkuru bikal ladzi yamkuru. Kata ulama yamkuru ni asal katanya makaro. Makar, tipu helah, perancangan jahat. Dan perkataan yamkuru ni fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Perbuatan sekarang dan akan datang. Bahasa Inggeris dia panggil present tense. Perbuatan sekarang dan akan datang. Maknanya zaman Nabi dan bila-bila pun orang kafir akan melakukan makar. Berbagai helah tipu daya untuk menghancurkan agama Islam. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka. Perancangan mereka nak tangkap, nak penjarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah siapa-siapa buat kerja Nabi, kerja Islam macam Nabi buat, bersedia untuk ditangkap dan dipenjara. Ini perancangan mereka yang Allah cerita dalam Quran. Perancangan ni tuan-tuan, Allah sebut yamkuru. Yamkuru ni makna perancangan sekarang dan akan datang. Sampai bila-bila, sampai kiamat. Mereka akan berusaha untuk tangkap dan penjara ulama-ulama. Liyaqtuluka. Ataupun mereka merancang untuk bunuh kamu. Ustaz dari Libya dibunuh. Yang kena tangkap ramai. Alisbituka. Atau mereka nak halau kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Buang daerah. Buang negeri. Tuan Guru Haji Amran Limbung dibuang ke Mekah. Ini kerja mereka. Tangkap, penjara, bunuh, buang daerah. Buang negeri. Itu kerja. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang. Tapi rancangan Allah, rancangan yang baik. Jadi para alim ulama meletakkan hatinya bulat-bulat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi aku sebagai pembantu dan penolong aku. Kepada Allah lah tempat kita bergantung dan kita minta tolong. Ya. Binafsin waqurin inda kulli qariha. Maknanya dengan hati, makna kata akal yang sempurna daripada di sisi tiap-tiap qariha, tiap-tiap benda yang kita benci. Bila kita menghadapi benda-benda kebencian yang kita tak suka, orang kata kat kita, tuduh kita. Cuba nonton bikat Ustaz Wadi Anwar. Dia ceramah sejam. Sejam dia ceramah tu, satu sikit kataan dia. Dia kata menara Fir'aun tu tingginya 15 kilometer. Yang panjang punya ceramah sejam tu, dia pun tak komen. Yang tak sampai seminit, yang ni dia duk main dalam Facebook. Punya nak menjatuh ulama. Lim Wah Ing bercakap di parlimen, saya tersilap bubuh titik perpuluhan. Tuan-tuan tengok dalam parlimen.
Satu titik berapa bilion lari. Mungkin Ustaz Wadi Anwar nak kata 1.5 kilometer. Kan? Mungkin tak nampak titik, dia kata 15 kilometer. Benda ni taklah merosakkan akidah. Tak adalah benda besar-besar sangat. Itu cerita menara Fir'aun. Itulah yang dia diikat, dia pusing, dia putak, dia pukul sana, dia pukul sini. Usaha untuk menjatuhkan para alim ulama. Ini kerja mereka. Sama ada orang kapiak, orang Islam yang bersama-sama kapiak menjatuhkan orang Islam sendiri. Orang Melayu kata, kayu pukul kayu. Nak menumbangkan pokok kayu ni bukan dengan mata kapak saja, tapi dengan bantuan hulu kayu. Ambil tebang, cantai sikit dahan itu buat hulu kapak. Dengan bantuan hulu kapak yang dibuat pada kayu ni lah, bekerjasama dengan batang mata kapak, menumbangkan pokok kayu. Begitulah sejarah, tuan-tuan. Melaka mula-mula tak tumbang. Tuan-tuan baca sejarah Alfonso di Albuquerque menyerang Melaka. Pusingan pertama, serangan pertama, tak mampu Alfonso di Albuquerque nak rebahkan pejuang-pejuang Islam Melaka. Dia unduk, susun strategi lain. Dia melinak masuk ke dalam Melaka, bagi duit, bagi jawatan, bagi itu, bagi ini. Akhirnya orang Melaka sendiri bantu Portugis menumbangkan kerajaan Melaka. Ni yang berlaku kepada kita sepanjang zaman. Datang Portugis, dia jadi Portugis. Datang Belanda, dia jadi Belanda. Datang British, dia jadi British. Datang komunis, dia jadi komunis. Saya terkejut, tuan-tuan, ketika saya ditahan ISA. Kebetulan masa tu, tuan-tuan, ada perjanjian kerajaan Malaysia dengan Champion. Dalam perjanjian itu, tuan-tuan sekalian, kalau komunis nak balik ke tanah Melayu ni, dia boleh bagi kad kenalan kerakyatan dengan syarat masuk dulu kem tahanan Kemutin. Masa tu saya ada di situ. Saya tengok ramai tuan-tuan Melayu. Saya duk faham, komunis ni tak ada agama. Komunis ni tak percaya Tuhan. Rupanya komunis di tanah Melayu ni tuan-tuan, sembahyang tahajud. Wirid dia panjang. Tapi sokong komunis, la ilaha illallah. Ni dalam cerita Mak Kilau tu. Tuan-tuan jagalah tuan-tuan. Jangan jadi tali barut musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bertekad nak buat kerja-kerja macam ni, maka diri kita ni makna kata mestilah berfikir dengan akal yang panjang, akal yang sempurna. Jangan gopo, jangan pendek akal, cepat bebai, tak boleh. Kita mesti berhadapi kulli kariha. Tiap-tiap perkara yang membencikan kita. Itu dia. Wa qalbin saburin. Begitu juga dengan hati yang penuh sabar. Sabar menghadapi kerana manusia, kerana umat. Wa huwa fi suduri mani'. Kita kena faham apa yang kita kendak di hati kita ni. Banyak halangan, banyak manik dia. Yang kita tak dapat. Yang kita tak suka, yang tu yang dapat. Yang kita nak, jarang-jarang dapat. Yang kita tak suka, yang itulah kena kepada kita. Itu bersiap sedia ke arah itu. Ya, itu dia. Lisanuka mahzunun, wa tarfuka muljamun. Lisanuka, lisan kamu. Lidah kamu ni, mahzunun. Tutup sikit, jangan buka banyak sangat. Tambah di zaman akhir zaman, kita cakap lebih. Mana? Kadang-kadang jadi haru biru. Macam-macam jadi tuan. Kadang dia perkerat sana, dia potong sini, sambung sana, sambung sini. Lain jadi cerita dia. Itu kita tak bercakap. Kalau kita bercakap, tersilap lagi kacau. Sebab itu lisan kita ni, kita kontrol sikit lah. Jangan lepas-lepas sangat. Jangan lepas sangat. Bercakap ketika benda yang amat penting kita bercakap. Tak mustahak jangan takap. Wa tarfuka muljamun. Dan tarfuka, kelipan mata kamu. Penglihatan kamu. Makna kata muljam. Kita lijam. Kita sekat. Jangan tengok terlampau begitu gini. Gunakanlah seluruh panca indera kita pada tempat-tempat yang perlu dan penting. Bukan masa kita nak tengok sana, tengok sini. Kerana fitnah akhir zaman ni amat besar tuan. Dia boleh merosakkan kita.
Musuh sentiasa mencari jalan untuk makna kata merosakkan kita. Memfitnah para alim ulama. Ulama kena jaga di akhir-akhir zaman ni. Kerana serangan tu datang berbagai-bagai pihak. Berbagai-bagai pihak, berbagai-bagai sudut. Tambah zaman hari ni tuan. Cukup dahsyat. Itu dia. Wasiruka maktumun. Dan sir kamu, rahsia kamu, kamu sembunyikan. Jangan kita nak sangat kita ni popular. Kalau Allah bagi kita rahsia-rahsia, kita simpanlah untuk diri kita. Tidak bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simpan untuk kita. Jangan duk heboh kat orang. Kalau heboh jadi fitnah. Jadi fitnah. Macam ustaz tak silap saya, Ustaz Wadi Anwar juga. Dia cerita baca satu hadis. Nabi kata bilangan Nabi-Nabi 124,000. Orang tua dulu kata segeti 2 laksa 4,000. Orang lah kata 124,000. Dia teringin. Dia teringin makna kata mudah-mudahan Allah bagi dia tengok seorang pun jadilah Nabi-Nabi yang 124,000 tu. Minta Allah Ta'ala tunjuk kat dia. Satu Nabi jadilah, teringin nak tengok. Satu malam Allah bagi kat dia. Dia tidur, dia bermimpi berjumpa dengan seorang Nabi. Kemudian dia kata Nabi tu macam Tok Guru dia. Salah seorang Tok Guru dia. Dia pasti baiklah. Bagi saya ini rahsia yang Allah bagi kat kita. Untuk kita seorang. Banyak benda-benda tuan-tuan yang kita kalau kita cerita, dia akan jadi fitnah kepada kita. Kitab ni tuan-tuan mula-mula dulu diperingatkan oleh makna Zainal Abidin. Zainal Abidin ni tuan-tuan sekalian, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menerima nasihat daripada makna kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Terima daripada bapak dia terima daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Makna kata tentang nasihat dia dalam perkara-perkara yang macam ni. Antara lain tuan-tuan, Sayyidina Ali berpesan. Sayyidina Ali berpesan dengan katanya. Apa kata Sayyidina Ali? Inilah aktum min almi jawahirahu. Kaila yara zaka zu jahlin fayaftatina. Wa hadza taqaddama fi hadza Abu Hasanin ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Dia kata apa? Sesungguhnya aku sembunyikan segala permata yang Allah anugerahkan kepada aku. Kaila yara zaka zu jahlin fayaftatina. Supaya tidak dilihat oleh orang yang jahil, yang tak faham tentang kerohanian ini. Fayaftatina. Dia akan fitnah kamu. Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasanin. Sesungguhnya telah terdahulu dipesan oleh Abu Hasan. Siapa Abu Hasan? Iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ilal Husaini. Kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Wa wasfa qablahul Hasana. Ketika berwasiat dengan wasiat yang cantik dan elok. Jadi makna benda-benda macam ni, makna pernah dipesan oleh Sayyidina Ali. Segala permata, rahsia-rahsia, ya Allah ceritakan kepada kita, ya Allah sampai kepada kita. Kita kena sorok. Tak boleh cerita ke orang. Cerita mesti jadi fitnah. Sebab tu sembunyi daripada orang ramai. Kalau cerita tak kena gaya, dia akan jadi fitnah. Sebab tu yang disuruh oleh pengarang ni supaya makna kata banyakkan diam, cakap benda yang penting, kawal mata, kawal telinga dan sebagainya. Dan pesan lagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wasirruka maktumun. Dan rahsia-rahsia engkau kamu sembunyikan. Patut sembunyi, kita sembunyi. Jangan cerita ke orang. Lada Rabbi Zair. Dipesan lagi
bahawasanya makna kata di tangan Allah Ta'ala lah. Maka kita mengharapkan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan pergantungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa zikruka maghmurun wa babuka mu'allaqun. Kata lagi Imam Ghazali, dan sebutan kamu, makna kata maghmurun, sebutan kamu disembunyikan. Wa babuka mughlaqun, dan pintu kamu tertutup. Jangan buka pintu luas-luas. Kan? Pintu kita jangan terlampau buka luas. Begitu juga nama kita, jangan kita nak popular. Kita hubung sana, riuh-riuh nama kita dalam Facebook, tak payahlah. Biar ramai orang tak kenal kita lagi selamat. Ramai orang kenal kita lagi bahaya. Ketika itu cukup bahaya, tuan-tuan. Dan ini pesanan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, diingatkan kita lagi dengan katanya, wasa'ruka, dia kata, yassamu wa batanuka ja'i'un. Dia pesan lagi kepada kita, bahawasanya gigi kita tersembunyi, perut kita lapar. Gigi kita ni maknanya tersembunyi. Jangan buka sangat gigi. Jangan banyak sangat cakap. Dan perut kita bersedia untuk lapar. Mungkin kurang makan, kurang duit, kurang pendapatan. Kena bersedia ke arah itu. Baik itulah bapak ni banyak berzikir, banyak puasa, banyak buat ibadat. Hidup sederhana. Kan? Bila buat kerja-kerja Islam ni, kita akan berhadapi semua ni. Kita akan diuji. Kan? Diuji oleh Allah Ta'ala kekurangan pendapatan, kekurangan mana macam-macam. Ni ujian-ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qalbuka majruhun wa sawquka kasidun. Maka hati kamu makna kata tertutup, dan makna kata pintu kedai kamu tidak laku. Pintu kamu, makna kata hati kamu tertutup. Hati kita ni dengan Allah Ta'ala aja. Jangan duk nak yang tu, nak yang ni. Suka tu, suka ni. Jangan begitu. Bahkan kata Imam Ghazali, bersedia pekan kita tidak laku. Kita berniaga bukan perniagaan kita kurang laku. Hang buat lagu mana semua tak betul. Kita buka pondok, kutip derma. Mereka kata agak kita, main mengajak kan nak kutip derma. Tak kena juga. Kita pun fikir juga takkan nak bergantung dengan derma. Juallah sikit-sikit barang. Buat projek ekonomi untuk bantu pondok. Mereka kata pula, nak mengajak kan nak berniaga. Jadi tak kena. Kok mana semua tak kena. Kok nu tak kena, kok ni tak kena. Tapi kita mesti bersedia menghadapi tohmahan-tohmahan. Fitnah-fitnah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kita. Musuh kita banyak. Ada yang kita tak kenal, ada yang kita kenal. Kadang-kadang ni tuan-tuan sekalian, ada yang buat cara halui. Dia dengki kat kita. Kita kahwin lebih pun dia dengki. Rumah tangga kita aman damai pun dia dengki. Dia kata apa? Dia ni pakai ilmu ke apa? Ilmu guna-guna. Isteri dia semua duduk elok. Isteri kita duduk elok-elok pun dia berkacau. Anak kita boleh duduk. Anak ni pergi rumah ni, anak ni main rumah ni. Pun dia dengki. Baik tu Parti Yakan tulis satu buku. Makna kata orang Islam ni, begitulah dia akan menghadapi dengan orang munafik yang hasad dengki. Orang kafir yang suka memusahi. Maka musuh dia keliling pegang. Ada yang dia kenal dan banyak yang dia tak kenal. Lagi banyak makna kata musuh, lagi banyaklah pergantungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pesan Al-Imam Ghazali. Bila kita langkah kaki dengan jalan ni, bersedialah menghadapi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita bila terjun dalam medan perjuangan ni, kamu jangan rasa rendah, rasa hina diri. Bila berdepan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kamu susah,
dia pun susah macam kamu susah. Kamu luka, dia juga luka macam kamu luka. Jangan fikir orang lawan Islam ni dia senang. Dia pun susah cara dia juga nak turun mahkamah. Dia pun susah. Bukan kata dia senang. Beza kita dengan mereka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharapkan redha Allah yang mereka tak pernah mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi betul, kita dengan Tuhan bagi betul. Letakkan pergantungan hati semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadluka madfunun wa ta'nuka sya'i'un. Wa fadluka, kelebihan-kelebihan kamu, kehebatan-kehebatan yang pada kamu, mereka tanam dalam-dalam. Pengorbanan ulama macam kita tengok perjuangan membebaskan negara daripada penjajah. Mana dia nama-nama ulama? Tak sebut pun. Sedangkan ulama lah berhempas pula, berkorban. Jiwa dan raga. Masuk penjara, keluar penjara. Para alim ulama. Penentang penjajah tu bukan pejuang Islam. Pejuang Islam ni orang yang baik dengan penjajah. Pelik tak pelik? Mana-mana negara tuan-tuan bila sebut pejuang Islam, pejuang kemerdekaan, mesti penentang penjajah. Tapi di Malaysia ni jadi lain. Yang lawan penjajah bukan pejuang Islam. Yang jadi kaki tangan penjajah, kaki tangan kerajaan zaman dijajah, pembesar-pembesar British, orang Melayu yang jadi pembesar-pembesar British, itu pejuang kemerdekaan. Dia terbalik. Masuk penjara, keluar penjara. Kan? Dr. Burhanuddin Alvi berapa kali masuk penjara. Sampai masuk penjara akhir sekali mengidap penyakit kencing berdarah. Bila dibebas penjara, mati. Tak pernah disebut sebagai pejuang kemerdekaan. Abu Bakar Al-Baqir yang ditangkap buang Pulau Jerjak, tak disebut pejuang kemerdekaan. Pejuang kemerdekaan, tu yang bodek penjajah tu. Pelik kan? Cukup pelik. Itulah yang berlaku. Jadi, kamu punya kelebihan ditanam rapat-rapat, dikambui habis-habis. Sampai macam kamu tak pernah berjasa dalam usaha menyelamatkan ummah. Saya, tuan-tuan sekalian, dululah masa saya berbebas pertahanan ISA. Tahun 94, 95 macam itulah. Saya pergi ceramah, tuan-tuan. Di Jerantut, kawasan Jerantut. Lepas-lepas ceramah tu, masa makan, mereka situ cerita kat saya, Ustaz, tak jauh pada sini, ada sebuah masjid lama. Duduk tepi sungai Pahang. Di kampung Pulau Tawak. Pulau Tawak tu kampung Mak Kilau. Bila sebut macam tu, saya tertangkap di hati saya. Pasal saya pernah mendengar nama Mak Kilau. Masa saya umur darjah 6. Tahun 65 lebih kurang macam tu. Dengar cerita Mak Kilau. Mak Kilau ni dia istiharkan diri dia Mak Kilau. Orang ramai kenal dia Mak Siam. Benarnya dia Mak Kilau. Keluar sahabat. Semua sahabat Siam muka depan masa tu. Dah sebut Mak Kilau, saya pun tertangkap. Dia kata, masjid tu ada lagi. Ada Ustaz. Tapi kampung tu dah ditinggalkan. Sebab berlaku banjir tahun 76. Maka seluruh orang kampung tu dipindahkan ke satu kawasan yang jauh daripada sungai Pahang. Tu tempat saya ceramah tu. Saya kata boleh tak? Bulan Ramadan ni, bulan depan, saya nak duduk situ seminggu. Dia kata boleh. Bila dia orang tahu kata saya nak duduk di kampung di masjid tu seminggu tuan. Dia tarik wayar, tarik pek ayak. Dia bersih-bersihkan kawasan keliling. Saya pipi tu tuan, itulah masjid lama. Tepi sungai Pahang. Masjid tu masjid kampung Pulau Tawak. Sepanjang seminggu saya duduk situ, saya dengar macam-macam cerita tuan. Tentang Mak Kilau. Satu pakcik tu kata kat saya, Ustaz, dia panggil saya, Ustaz ni, depan mihrab ni. Ni, depan mihrab ni. Sinilah Mak Kilau mengisytiharkan diri dia Mak Kilau. Kalau kita semayang tuan-tuan, depan mihrab tu, itu tempat cukup khusyuk. Masjid tu masjid lama tuan. Dia semua, dia pakai papan dia ni bukan gaji dengan mesin, dia pakai kayu. Sebab dia punya tu tak sama. Tinggi rendah. Gitu. Saya duduk seminggu tuan. Lepas tu saya kata, tiap bulan saya nak main sini. Dia kata. Orang kampung tu dengar saya nak mari tuan. Wakak ramai.
Antara agenda saya, pertama Qiyamul Lail. Kita bangkit pukul 4 pagi, Qiyamul Lail, dekat nak subuh kita zikir. Zikir betul-betul kuat-kuatnya. Zikir jahat. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Sampai bawa dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Seorang guru daripada Perak, zikir kuat-kuat di malam hari. Dia bawa ajaran sesat. Kata kat aku pula tu. Akhirnya tuan-tuan tahu jadi apa masjid tu. Masjid tu dijadikan museum. Dia ambil alih oleh museum. Sebab masjid tu berumur 100 tahun lebih. Sepanjang saya duk ulang alik situ tuan. Dia orang bawa saya tempat mak kilau bersilat. Satu bukit. Satu gua. Gua apa? Gua senyum. Gua apa? Bukit senyum apa? Lepas tu cerita kat saya. Mak kilau menawan. Balai Polis Ulu Tembeling. Dia dan pengikut-pengikut dia. Menggunakan kerih ya. Dia bunuh habis burka semua. Dan salah seorang burka tu ceritanya. Dia ikat dekat rakit. Dia toreh sikit. Hanyutkan ke Sungai Pahang. Hang pi habak dekat Mak Saleh, ni Mat Kilau. Itu dia cerita. Banyaklah cerita-cerita saya dengar tuan-tuan daripada orang tua-tua di sana. Itu cerita Mat Kilau. Jadi tuan-tuan, tengok cerita Mat Kilau. Jangan tengok saja. Semangat memperjuangkan Islam. Bersama-sama Mat Kilau ada makna tali barut British. Jangan kita jadi tali barut British. Dulu British lah ni. Lebih kurang British juga lah. Daripada orang kepiak yang menentang Islam. Jangan jadi tali barut. Kan dah? Nak sebutnya, itulah dia ulama-ulama dulu. Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perniagaan kita, rugi. Wa fadluka madpunun. Dia kata, wa ta'nuka sya'i'un. Begitulah. Kelebihan engkau ditanam. Kekurangan engkau, maka yang tu yang diheboh-hebohkan. Silap sikit, habis. Yang bagus-bagus punya, mereka cuba sembunyikan daripada masyarakat dan ummah. Itu dia. Wa fi kulli yaumin anta jari'un khussatin. Maka tiap hari makna kata, kita menelan keberkalan. Telan tak lepas. Macam kita makan nasi ayam tak ada, tertelan. Rengkung kita tersangkut sana, tangkut sini. Banyak yang benda yang kita terpaksa telan. Nak luar tak boleh, nak telan tak boleh. Tersangkut di tengah rengkung. Nak buat ni bukan orang lain, bangsa aku, agama aku. Nak buat gini bukan orang lain, adik-beradik aku. Kita nak lawan betul-betul ni, kawan-kawan aku. Kita banyak benda yang kita berfikir, yang kita makna kata, kita simpan dalam hati kita, di atas makna kata, kejahatan-kejahatan manusia ketika itu. Minad dahri wal ikhwani wa qalbu ta'i'un. Makna kata daripada tiap-tiap hari macam inilah bersama-sama kawan-kawan kita. Dan hati kita itu makna kata sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati jangan lupa Allah. Setiap kali kita menghadapi ujian, kepayahan, kesusahan, ingat Allah. Di mana yang diingatkan oleh Syekh bin Athaillah. Dan kitab hikamnya. Liyukhafif anka alamal bala. Ilmuka bi'annahu subhanahu wa ta'ala al-mubli laka. Mudah-mudahan penderitaan, kesakitan yang kamu tanggung tu, mudah-mudahan akan jadi ringan. Bila ilmuka, bila kamu tahu bi'annahu subhanahu wa ta'ala mubli laka. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang membalakan ke atasmu. Allah lah yang menguji kamu. Setiap kali kita menerima ujian, ingat ujian ni daripada Allah Ta'ala. Asyaddan nasi bala'il anbiya, summal ulama, summal amsalu, fal amsalu. Yang paling teruk menerima ujian, para nabi. Kemudian para ulama. Kemudian seperti mereka itu. Yang ikut Nabi, ikut ulama. Kalau kita ikut perjalanan Nabi-Nabi, ikut perjalanan para ulama, bersedia menghadapi ujian. Ujian ini datangnya daripada Allah. Karena kasih sayang Allah kepada kamu. Lagi tinggi kasih Allah pada seorang manusia itu, lagi tinggi ujian dia. Ingat,
Ujian yang Allah datangkan kepada kita ni, Allah nak anugerahkan martabat dan derajat yang tinggi kepada kita. Ingat macam tu. Mudah-mudahan dengan ingat yang macam tu akan meringankan segala ujian yang kita tanggung, insya-Allah. Naharika syughlun nas min ghairi minna. Siang hari kamu itu kamu berbimbang dengan manusia. Dengan tiada makna kata yang membantu, yang menolong. Siang hari kita buat kerja, bantu manusia, tolong manusia. Orang jahil kita ajak. Yang kita ajak ni pula macam-macam manusia yang datang jumpa kita. Macam-macam masalah. Bila kita buka pondok, kita akan jumpa macam-macam masalah. Macam-macam masalah yang berlaku di akhir zaman ni. Terkena kepada manusia. Mereka ni minta bimbingan kita. Jadi makna kata, di siang hari, kita makna kata sibuk dengan membantu atau mengislahkan masyarakat. Walailuka syarun ghaban anhu tala'iq. Sedangkan di malam kamu itu, makna kata di waktu malam, makna kamu buat perhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari kita dengan Allah Ta'ala. Merayu pada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Banyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang buat kerja-kerja Islam ni, kena ada beberapa perkara yang kita kena faham. Nombor satu, semayang jemaah. Jangan tinggal. Ini rutin hari-hari untuk kita mendapat kekuatan dalam menghadapi ujian-ujian dan kerenah masyarakat. Kerana tuan-tuan sekalian, segala masalah yang kita hadapi, hanya Allah boleh tolong kita. Allah saja boleh bantu kita. Kuatkan hubungan dengan Allah. Pertamanya, semayang jemaah. Jangan tinggal. Yang kedua, sunat rawatib. Sunat rawatib tu, ba'diyah, qabliyah, mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Mengikut hadis Ummu Habibah, jumlah sunat rawatib 22 rakaat. 22 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat. Jadi 8. Sebelum sembahyang asar 4 rakaat. Situ saja dah 12. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Situ dah 4, jadi 16. Dah 16. Kemudian 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat selepas isya. Dah jadi 20. 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya tuan-tuan 22 rakaat ikut hadis Ummu Habibah. Jangan tinggal sunat rawatib, jangan tinggal sembahyang berjamaah. Iktikaf selalu di masjid untuk mendapat kekuatan kerohanian. Sunat duha, jangan tinggal walaupun 2 rakaat. Terutama solat tahajud tuan-tuan. Hari-hari jangan tinggal. Di situ kita akan dapat kekuatan, bantuan hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah kita akan berkesan, insya-Allah. Jiwa kita akan jadi tenang. Begitu juga tuan-tuan sekalian, Al-Quran jangan tinggal. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istighfar, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rutin ibadat kita ni, kita akan dapat kekuatan menghadapi sebarang ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, insya-Allah. Dan ingatkan lagi oleh Imam Ghazali, fadunaka hazal lail. Lazimkan engkau pada waktu malam. Malam jangan tinggal. Inilah waktu kita beruzlah, mengasingkan diri daripada manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudh zari'ah. Jadi kalau ada bangun malam ni sebagai wazi'ah ataupun wasilah perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil iktibar daripada tuan-tuan sekalian peristiwa Isra' dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah memperjalankan nabinya Muhammad SAW pada satu malam daripada Masjidil Haram Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Nabi nak pergi mana? Nabi nak pergi Baitul Maqdis, naik ke langit, bertemu dengan Allah Ta'ala. Perjalanan Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala. Bila? Waktu malam. Betul ulama kata hubungan kita dengan Allah kalau kita nak kuat,
biasakan bangun malam. Istiqamah bangun malam. Jadikan rutin hidup kita bangun malam. Kita akan dapat kekuatan yang luar biasa. Dan mendapat makna kata bantuan-bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Liyaumin abusin. Iaitu pada hari bermasa muka. Azza fihi zara'i. Pada hari bermasa muka. Padanya iaitu sedikit saja daripada bekalan-bekalan yang kita bawa. Hari yang kita bermasa muka. Pasal apa masa muka? Hari itu baru kita sedar rupanya amalan yang kita bawa cukup sedikit. Untuk makna kata menjadikan amalan kita tu berkualiti. Dan jadi dihargai. Dan jadi banyak. Biasakan menghidupkan malam-malam hari. Jadi fahamlah kita bahawasanya uzlah para ulama iaitu di malam hari. Siang dia bergaul dengan manusia. Malam dia mencari bekalan untuk mendapat kekuatan dalam menyebarkan dakwah Islamiah di atas muka bumi Allah. Inilah kekuatan tuan-tuan tok guru kita dulu. Saya nak tok guru saya. Kita nak tengok rumah dia. Pukul 3 pagi dah terpacak sembahyang tahajud. Macam mana dia boleh pimpin manusia beribu-ribu. Dan orang keliling semua makna kata memberi kesetiaan pada ulama-ulama dulu. Kerana kekuatan di antara kekuatan yang ada pada mereka, kekuatan bangun malam. Qumil laila illa khalila. Bangkitlah kamu sebagian daripada malam itu. Walaupun sedikit. Menjadi isyarat kepada kita bagaimana Allah Ta'ala makna kata dalam mentarbiah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara ayat yang awal surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir. Qum fa'anzir. Wahai orang muslimun, bangkit dan beri peringatan. Sampaikan dakwah. Selang tak berapa lama, sehari 2 hari, datang lagi ayat. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa khalila. Wahai orang yang berselimut, bangkit. Kerjakanlah sembahyang malam. Ibadat waktu malam. Walaupun sedikit. Jadi memberi isyarat kepada kita. Seolah-olah Allah bagi tahu Nabi Muhammad. Kamu Muhammad, kamu tak akan mampu buat kerja-kerja dakwah ni. Kalau kamu tak cari bekalan di malam-malam hari. Jadi satu isyarat yang jelas. Kita nak buat kerja-kerja ni. Kita kena carilah bekalan-bekalan. Untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Yang paling berharga, paling berkualiti, paling hebat. Iaitu bangun malam. Marilah kita jadikan bangun malam sebagai budaya hidup kita. Mudah-mudahan kita dapat kekuatan daripada Allah. Dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham kita itu. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Naam. Yakunu bin nafsi ma'ahum. Wal qalbu ma'ab'adahu anhum. Maka kata Imam Ghazali bahkan. Yakunu bin nafsi ma'ahum. Ulama-ulama ni diri mereka itu bersama dengan masyarakat. Masyarakat yang bobrok. Macam-macam ada. Dia terpaksa bergaul dengan masyarakat. Mengislahkan masyarakat. Masyarakat panggil dia untuk pergi makan kenduri. Dia kena pergi. Bila pergi pula kadang ada maksiat pula mencurut dia. Boleh bayangkan hati dia rasa macam mana. Kalau tak pergi orang kata apa. Bila pergi dia menghadapi suasana yang macam tu. Oh cukup payah dengan masyarakat ni. Cukup susah. Jadi ulama cukup susah. Walaupun jasad bersama mereka. Wal qalbu ma'ab'adu anhum. Sedangkan hati mereka jauh daripada manusia. Kena jadi macam tu. Jangan kita duduk dalam masyarakat, kita terpengaruh dengan masyarakat. Bergaul dengan orang kaya, kita terpengaruh harta benda dia. Teringin nak ada harta dia. Bergaul dengan orang yang dah pangkat, kita pun teringin pangkat lagu dia. Itu tak jadi. Kita bergaul, tapi hati kita dengan Allah Ta'ala. Kita bergaul dengan masyarakat, teman-teman nak mengislahkan saja masyarakat.
Kerana ulama tak dibenarkan jauh. Kita macam kita nak tebang pokok. Mana boleh pokok tu duduk jauh pada kita? Ambil kapak, boh tali, hayun. Bila pokok nak tumbang? Hang kena pegang kapak, duduk di padu pokok tu. Hayun, baru tumbang. Begitulah jahiliah dalam masyarakat. Tak boleh duduk jauh, kena duduk dalam masyarakat juga. Jadi kerja kita cukup payah, tuan-tuan. Imam Ghazali kata memang payah. Macam mana nak duduk macam ni? Diri kita sama mereka, hati kita tak sama dengan mereka. Takut kita duduk dengan mereka, dengan kita jadi mereka. Ustaz Waqno kata apa? Mereka dengan mereka. Kita dengan kita. Biar mereka jadi kita. Jangan kita jadi mereka. Tiba-tiba kita jadi mereka. Dia haru ni. Pergi dengan orang kaya, kita pun nak jadi orang kaya. Pergi dengan orang kaki rasuah, kita pun teringin nak terima rasuah, nak bagi rasuah. Tak jadilah macam tu. Jadi kita nak islahkan masyarakat, kita kena pertahan diri kita elok-elok. Itu dia. Wazalika li umri. Kata Imam Ghazali, demikian itu demi umurku. Dia kata amrun syadidun. Satu urusan yang cukup payah. Cukup payah. Badan bersama orang, hati tak sama mereka. Macam mana? Zaman dulu, duduk dengan masyarakat, masyarakat tu baik-baik. Hati kita bersama masyarakat, senang. Tapi sekarang ni, kita kena bergaul dengan masyarakat, hati kita kot lain, badan kita sama mereka. Cukup payah. Imam Ghazali kata, urusan ni urusan payah. Wazalika li umri. Amrun sadidun. Amrun syadidun, demikianlah. Demikian itu, demi umurku, satu urusan cukup payah. Wa aisyun nakidun. Makna kata kehidupan yang cukup sukar. Duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka. Tapi kita dengan cara kita, dia dengan cara dia. Cukup payah. Wa fi yaqulu syekhuna rahimahullah ta'ala. Dia kata wasiyatihi. Dan pada itu, kata Imam Ghazali, seperti mana disebut oleh makna kata Tok Guru aku, dia kata dalam satu wasiatnya. Apa wasiat Tok Guru Imam Ghazali pada Imam Ghazali? Ya bunayya, wahai anakku, aish ma'a ahli zamanika. Hiduplah kamu bersama-sama ahli zamanmu. Hiduplah dengan manusia di zamanmu. Bergaul dengan mereka. Ya. Summa. Wala taqtadi bihim. Tapi jangan ikut mereka. Hidup dengan masyarakat. Tapi jangan ikut masyarakat. Jadi payah kan. Kalau kita tak duduk masyarakat. Kita asin diri senang. Tak ikut dia. Ni duduk dengan dia. Jangan ikut dia. Dia ikut kita. Bukan dia tarik kita. Kita tarik dia. Kita nak tarik ni, kalau trailer nak tarik, dia kepala kena kuat. Power engine dia. Pasal dalam trailer tu besi berat-berat. Kalau tak kena gaya, bukan kepala trailer tarik trailer. Trailer tarik kepala trailer. Tak kena gaya, bukan kita tarik dia. Dia tarik kita. Itu Waqno ingat. Mereka dengan mereka, kita dengan kita. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Tiba-tiba kita jadi mereka. Yang tu haru. Kan? Yang ni yang disebut oleh Imam Ghazali, satu keadaan yang cukup sukar. Sebab itu pesan Tok Guru dia, ya bunayya, wahai anakku. Dia kata, aisyun ma'ahali zamanika, hiduplah bersama-sama ahli zamanmu, wala taqtadi bihim, tapi jangan ikut mereka. Bergaul dengan mereka, jangan ikut mereka. Kita dengan kita, cara kita. Kita seorang-seorang pakai jubah. Orang lain semua sebab pendek. Tak pelik lah. Pelik kan lah. Tapi itulah cara hidup. Muslimat pula nak pakai tudung. Tapi lah ni alhamdulillah lah berkat kerja-kerja dakwah. Tak susah nak pakai purdah pun tak susah dah. Pasal baru ni kena COVID 4 tahun. Semua pakai purdah habis. Tutup muka semua. Mudah sikit lah. Nah.
Summa qala, kemudian berkata Syekh kepada Imam Ghazali, Syekh Abu Bakar Al-Wara', dia kata apa? Ma ashadda hazal aish. Mana adakah? Makna kata benda yang sangat payah, terlebih payah. Ma'al ahya'i, bersama orang hidup, wal ikhtida'i bil amwat, sedangkan nak hidup nak ikut orang mati. Satu keadaan yang cukup sukar. Duduk dengan orang hidup tapi nak ikut orang mati. Yang mati siapa? Sahabat-sahabat dulu, zaman tabi'in, zaman salafus soleh dulu. Ikut orang zaman dulu, sedangkan engkau hidup di zaman orang la. Ini satu keadaan yang cukup sukar. Hidup zaman sekarang, tapi nak ikut orang dulu. Orang mati dah. Yang ni lah keadaan yang cukup payah. Kata Al-Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, dipesan oleh Tok Guru dia. Tapi inilah keadaan kita. Maka jadi jalan yang paling selamat, jalan kita ni, jalan yang nulah tadi ni. Kita bersama-sama masyarakat dalam perkara baik, dalam perkara mungkar, kita asin. Tadi ulama kena ada lebih. Segi ilmunya, ketahanan, kerohanian dia. Dia bergaul dengan masyarakat, tapi dia tak terpengaruh dengan kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Hoi, orang semua gila dunia. Kita seorang nak zuhud. Ingat senang. Orang bak makan minum tak kira halal haram. Kita pula duk kira nak makan yang halal, tak mau makan yang haram. Oh, cukup suka tuan-tuan sekalian. Patulah jalan yang paling selamat. Orang tanya Imam Ghazali, apa pandangan Imam Ghazali? Sekiranya di akhir zaman ni kami di pondok-pondok. Dalam kitab ni disebut ribat. Duduk di ribat, pondok-pondok perkampungan Islam. Imam Ghazali kata, itulah keadaan yang paling selamat. Untuk kita jaga diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita. Kan? InsyaAllah. Jadi kita pilihlah yang terbaik. Di akhir zaman ini, bagaimana kita nak selamatkan diri kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Itulah sedikit daripada nasihat-nasihat oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada kita bersama. Mudah-mudahan banyak manfaat kita dapat daripada makna kata nasihat-nasihat tersebut, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup yang mampu saya sampaikan. Minta maaf. Jadi anak saya sejak bulan Ramadan dulu, umur 2 tahun setengah, dia kena ni apa, tarik sawan ni. Dan saya pun tak berani nak pergi jauh daripada ni. Mengajak pun dekat-dekat rumah ya. Sebab dia selalu main tarik. Tapi sejak akhir ni, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Ta'ala, berkatlah kita usaha berubat sana, berubat sini dengan bantuan Allah. Masya Allah, lah ni banyak dah kurang. Dan saya pun beranilah pergi jauh sikit. Jauh pun tak jauh lah. Mai Sungai Petani, Kulim, Kedah ni. Pulau Pinang, Perak. 3 negeri ni saya buat kuliah. Negeri lain saya tak berani pergi. Jauh takut apa-apa jadi ke anak saya. Alhamdulillah, berkat doa tuan-tuan semua. Dengan izin Allah Ta'ala, penyakit dia nampak banyak kurang dah. Tak begitu kerap sangat. Dan kalau kena pun tak kuat macam yang dulu ni. Inilah makna kata pertolongan daripada Allah. Saya syukur banyak-banyak insya-Allah. Itu yang boleh main malam ni. Satu lagi tuan-tuan, perkembangan kompleks pendidikan saya di Pulau Pangkok. Alhamdulillah, takat ni dengan bantuan orang ramai. Pertama, surau dah siap. 2 buah tandas, tandas muslimin, tandas muslimat pun dah siap. Sebuah kantin pun dah siap. Kemudian 6 biji rumah. Rumah guru. Hampir-hampir siap dah. Yang terakhir saya pergi tengok, dia dah siap pasang bumbung. Cuma untuk gate, dia punya ni, mozaik pun dah pasang. Cuma nak plaster dan nak wiring dan sebagainya. Tak banyak dah tinggal. Cuma sekarang ni, kita cuba sedang menyiapkan sebuah asrama dan sebuah kelas. Asrama dan kelas untuk pelajar. Ni tengah duk buat lah. Dinding dah naik. Nak pasang bumbung, nak pasang shilling dan sebagainya insya-Allah. Pekerja dia lebih kurang 20 orang. Orang Indonesia buat kerja. Orang Bangla buat kerja. 20 orang. Gaji seorang 150. Sehari 3,000. 10 hari saya kena keluar duit 30,000.
10 hari 30,000, 10 hari 30,000. Malam ni kalau siapa-siapa ada berhajat nak berwakaf untuk menyiapkan komplek ni, saya nak buat kelas tahfiz dan kelas pondok. Komplek ni terdiri di atas sebuah tanah, keping tanah tuan-tuan. Pesaka mak pak saya tinggal. Tanah ni mahal. Duduk di kawasan pelancongan, di Pulau Pangkok, di Teluk Dipah Pulau Pangkok. Kawasan yang pesat dengan pelancongan. Tanah ni mahal, orang nak beli kat saya 2 juta. Tapi saya bincang-bincang adik-beradik, sembang elok-elok, mereka semua setuju untuk menjadikan tanah ni sebagai tapak binaan bangunan untuk tahfiz dan pondok. Saya namakan madrasah tu Madrasah An-Nur. Tempena nama pak saya Muhammad Nur. Saya pun dah siapkan dengan signboard ni apa semua. Bulan Ramadan yang lalu, kami dah buat daurah kitab 5 hari 5 malam. Sambutan pun bagus. Alhamdulillah. Dan insyaAllah dijangka tahun ni mungkin boleh siap kot sepenuhnya. Tahun depan kita akan ambil pelajar untuk kelas tahfiz dan pengajian pondok insyaAllah. Usaha kita mengembangkan dakwah di tanah tumpah darah saya di Pulau Pangkok insyaAllah. Di malam ni saya merayu pada tuan-tuan untuk bantu saya beri wakaf sumbangan dalam usaha untuk menyiapkan bangunan tersebut. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkok, naik teksi pergi Teluk Nipah. Tanya driver pondok Ustaz Siddiq. Dia pun tahu lah. Di Teluk Nipah. Di situ tepi jalan tu ada satu camp. Dia panggil Rimba Camp. Belakang Rimba Camp tu pondok saya lah. Tepi Rimba Camp tu saya pernah pasang signboard dan tunjuk arah ke pondok saya. Tak jauh berjalan kaki dekat ya insya-Allah. Kan? Selalu dapat lawatan. Besok ada lawatan daripada muslimat di Taiping. Ramai mereka pergi nak menziarah pondok. Jadi pagi-pagi esok, saya kena pergi Pulau Pangkok, pergi bertemu dengan mereka, bagi sikit taklimat. Dan saya dimaklumkan oleh ahli jemaah di Masjid Batu. Masjid Batu Matang Pau, 29, 30, 31 ni ramai mereka nak pergi. 2 bas mereka nak pergi. Nak pergi menziarah. Di situ sesuai untuk buat aktiviti kemah ibadat dan sebagainya. Surau pun besar. Kemudian tu siap dengan tandai semua siap. Kantin pun dah siap. Kalau siap rumah guru ni, saya akan ambil 2-3 biji untuk bagi kat muslimat. Sebagai penginapan muslimat. Kan? InsyaAllah. Jadi kalau ada di kalangan anak-anak muda ke, tak kira lah cawangan-cawangan ke apa. Dewan pemuda ke, dewan muslimat ke. Ataupun di kalangan unit amal ni ke atau ERC ke, nak menjadikan sebagai tempat kemah ibadat dan sebagainya, saya amat ala-alukan. Mailah. Tak kena bayaran apa-apa. Api ayak semua ada siap. Kemudahan ada, pembesar suara semua ada siap. Mailah. Dengan usaha kita untuk mengislahkan masyarakat. Untuk kita membimbing masyarakat supaya mereka kembali kepada Islam. Untuk tujuan itu saya offer. Mailah, siapa-siapa nak mai, hubungi saya insya-Allah. Saya pun kalau sekiranya perlukan saya hadir, saya boleh kosongkan masa untuk memberi motivasi sikit ke apa-apa, semangat-semangat ke anak muda kita untuk sama-sama memperjuangkan Islam ni insya-Allah. Salah satu saja, mudah-mudahan sikit sebanyak dapat manfaat, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma aj'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. واختم بالصالحات أعمالنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.